Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulil amin. Nabiyyina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi ila yaumiddin, amma ba'd. Kita telah masuk dalam bab sunat sembahyang. Dalam perbincangan kita yang telah lepas, kita telah sebut tentang sunat ab'ad, di mana sebahagian daripada ulama membahagikan salat ini kepada rukun, wajib, sunat. Mazhab Syafi'i rukun, sunat ab'ad, sunat hay'ah. Kerana inilah Ibn Rajab dalam kitab dia Jami' al-Ulum wal Hikam, dia nakal daripada ulama. Ada sebagian ulama mengatakan tidak baik kita bagi sembahyang ini di antara wajib dan sunat. Kerana dia kata bila kita sebut benda ni sunat, orang akan rasa kecil. Tak apa tak buat ni sebab sunat. Itu pandangan sebagian ulama. Kadang-kadang kita pun rasa mungkin ada wajarnya dia sebut macam ni. Kerana bila kita sebut sunat, kita rasa tak apa tak buat ni sebab sunat. Yang pentingnya kita kena letak depan mata kita, iaitulah salat. Inilah cara salat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang Nabi kita ajar kepada kita, sallu kama ra'aitumuni usalli. Maksudnya setiap perbuatan Nabi, setiap pergerakan, bacaan yang dibaca, kita baca. Kita buat berdasarkan apa yang waris yang dibuat oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdasarkan kepada hadis sallu kama ra'aitumuni usalli. Sama ada dia pun sunat, wajib itu memang kena buat, ada rukun. Hak sunat pun jangan tinggal, jangan rasa kecil benda ni. Tak apa tak buat sunat, tak batal salat. Betul tak batal, tapi kesempurnaannya tidak mendapat markah 100%. Sambungnya kita malam ni tentang sunat hay'ah. Sunat hay'ah. Bahagian yang kedua dari sunat sembahyang ialah sunat hay'ah. Apa makna hay'ah? Yakni perkara-perkara sunat yang menyempurnakan bentuk dan keadaan sembahyang. Perbuatan ini menyempurnakan kelakuan sembahyang kita. Itu makna hay'ah. Hay'ah ni makna gerakan, kelakuan salat. Jadi kalau kita buat ni untuk menyempurnakan sembahyang kita kena buat, tetapi jika tertinggal atau ditinggalkan tidak dikenakan sujud sahwi. Tak kena sujud sahwi, tapi tidak dapat pahala penuh. Sunat sembahyang jenis ini banyak bilangannya. Di antara ialah yang pertama, mengangkat kedua tangan ketika melafazkan takbiratul ihram. Allahu Akbar, kita angkat tangan. Dalam perbincangan kita yang lepas, dalam bab rukun dulu, waktu takbiratul ihram ni, kita telah jelaskan bagaimana cara angkat tangan. Ada 3 cara yang kita ajar gitu. Pada malam ini, kita sambung lagi tentang sunat ini. Hadis yang ke-93, An Abi Humaid As-Sa'idi. Kita sebut dah Abi Humaid As-Sa'idi beberapa kali dia sebut, jadi nama dia kena ingat. Radhiyallahu ta'ala anhu qala, Ra'aitu an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam idza kabbara ja'ala yadayhi hazwa mankibaihi. Dari Abu Humaid As-Sa'idi radhiyallahu ta'ala anhu, katanya, aku melihat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam apabila ia bertakbir ketika melafazkan takbiratul ihram, ia mengangkat kedua tangannya separas kedua bahunya. Jadi bahasa kita baru ni kita lepas, ada yang kata akak bahu, ada yang katakan sapakah lingkar riwayat. Jadi Imam Syafi'inya dia jamak 2. Tangan dia di bahu, ujung jari tu dia selingkar. Jadi 2-2 dapat. Hadis ini menjadi dalil tentang sunat mengangkat kedua tapak tangan separas kedua bahu dan hujung jarinya separas telinga. Tak gini. Semasa melafazkan takbiratul ihram dengan menjadikan tapak tangan menghadap kiblat. Ingat dah kita perbincangannya. Jadi ke tapak tangan kita ni menghadap kiblat. Mana buka gini tangan. Jangan duduk pekuk telinga gini. Di setengah orang bila kat takbir, pekuk telinga lah. Tengok dia kata, menjadikan tapak tangan menghadap kiblat ini. Buka ni. Jelas dalam kitab kita ni, tangan tu nak buka ke tidak? Buka. Sunat juga mengangkat kedua tangan ketika rukuk
Jadi beberapa tempat kita kena angkat tangan, takbiratul ihram. Ketika rukuk, mana nak rukuk ni? Allahu Akbar pula rukuk. Ketika bangkit dari rukuk, ketika i'tidal. Bangun dari rukuk, subhana rabbiyal azim, bangun, sekali lagi. Sami Allahu liman hamidah. Dan juga ketika bangkit dari tahiyat awal. Sebagaimana yang akan diterangkan pada tempat masing-masing. Mana inilah di antara hadis yang Nabi kita sebutnya, ada 4 tempat yang Nabi kita angkat tangan. Takbiratul ihram, waktu nak rokok, i'tidal, bangkit dari rokok, dan waktu bangkit dari tasyahud awal. Berapa tempat dia ada? 4 tempat kena ingat. Supaya juga bangkit dari rokok kau dari tahiyat awal ke, angkat tangannya sama juga. Allahu Akbar. Dalam hadis kita baru ni kita dah sebut berapa jenis, macam mana cara angkat tangan? 3 cara, kan? Cara yang pertama, sama-sama. Allahu Akbar, tangan naik, takbir, mulut takbir. Ada yang kedua, takbir dulu. Allahu Akbar, baru tangan naik. Yang ketiga, naik tangan dulu. Baru bunyi mulut. Allahu Akbar. Jadi 3 cara ni kita dah jelas dari itu. Semuanya ada riwayat-riwayat daripada sahabat-sahabat Nabi radhiyallahu taala anhum yang kita tak nak ulang balik lah. Yang kedua, lepas pada kita angkat tangan, meletakkan tangan kanan di atas tangan kiri. Tak tangan kanan atas kiri. An Wa'il bin Hujr radhiyallahu taala anhu annahu ra'a an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam rafa'a yadayhi hina dakhala bis salah thumma wada'a yadahu al-yumna 'ala al-yusra. Dari Wa'il bin Hujr radhiyallahu taala anhu bahawa ia melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam mengangkat kedua tangannya ketika baginda memulakan sembahyang sambil bertakbir dengan takbiratul ihram. Lepas angkat tangan takbir, buat turun tangan slow, kemudian ia meletakkan tangan kanannya di atas kiri. Tak tangan kanan atas tangan kiri. Letak di mana? Ada riwayat Wa'il bin Hujr juga, ala sadrihi, di atas dada dia. Letak di atas dada. Letak sini. Ini tempat letak tangannya, di dada. Mana dada kita? Cari dada letak ala sadri. Nabi kita letak di atas dada. Berdasarkan hadis ini juga, dan juga hadis yang lain, alim ulama menyatakan bahawa setelah mengangkat kedua tangan dan bertakbir dengan takbiratul ihram, sunat meletakkan tangan kanan di atas tangan kiri dengan memegang pergelangan tangan kiri. Pegang atas pergelangan tangan ini. Dan meletakkan tangannya di bawah dada. Dalam kitab ni kita tulis di bawah dada. Dalam hadis Wa'il bin Hujr, ala sadrihi. Ala ni bahasa Arab kata di atas dada. Mana tak di dada? Tak, di dada. Bukan apa. Ada setengah orang bila baca ala, dia awak naik atas ni. Apa tekoknya ada juga. Jadi kita naknya ala sadrihi, tak di dada. Jadi kalau orang sebut juga, dia kata ada sebahagian orang letak bawah macam mana? Dalam kitab fiqh kita sendiri ni. Kitab-kitab mazhab Syafi'i sendiri dia sebut di bawah dada, tapi syarat mana? Di atas pusat. Jangan letak di pusat, naknya atas pusat. Mana kalau turun daripada dada pun, jangan turun sampai ke pusat. Mesti atas. Tapi hadis Wa'ilnya dia sebut di atas dada. Tak dada, dah comel. Dia pun sama molek kalau turun bawah tu nak apa ni? Kalau ukur orang panggil aksi airnya, tak comel. Maksud dah ni, nak sama. Baru dia pakai kemas molek dari sudut, susunnya tartib. Kalau dia kata ada juga orang letak bawah pusat tu lah pun. Ada ke tak ada? Sebahagian masyarakat kita ni memang Allahu Akbar pengak letak bawah ni. Dia boleh-boleh pergi khilaf gitu. Ada. Imam Nawawi sebut cerita ni dalam kitab di Al-Majmu'. Al-Majmu' syarah pada Muhazzab. Dia kata apa? Dia kata riwayat daripada Sayyidina Ali bin Abi Talib, Al-Khalifah Ar-Rabi'. Dia kata apa? Ali kata setengah daripada sunat dalam semaya ni, letak tangan dia di atas. Tangan juga tahta surah di bawah pusat. Ini kata Ali, sunat dalam semaya ni letak tangan bawah pusat. Hadis yang kita belajar ni, hadis Wa'il bin Hujr, letak tangan atas dada. Hadis Ali ni letak tangan bawah pusat. Tapi lagu mana kata ulama pula? Kata Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala, hadis Ali ini diriwayat oleh Ad-Daruqutni,
Al-Baihaqi dan lainnya wattafaqu ala tad'ifi. Dua-duanya semua ulama-ulama hadis kata hadis ni dhaif. Hadis Wa'il Adi Ali ini dia kata letak bawah pusat ni hadis dhaif. Jadi kita akak sok naiklah kata. Jangan letaklah bawah pusat lagi. Kerana Imam Nawawi sendiri dia bawa cerita ni bukan nak suruh letak situ. Nak wayak hadis kamu pergi ni hadis dhaif. Ittifaq ulama mengatakan hadis ni dhaif. Jadi lebih baiklah kamu angkat letak di atas dada. Ataupun kalau turun sikit pun jangan sampai ke pusat. Kerana hadis yang disebut oleh Wa'il bin Hujur yang telah diriwayatkan oleh beberapa orang ulama hadis. Jadi kita ni tidak nak jaga ada masalah letak mana tangan. Tapi kita letak kepada riwayat yang sahih daripada Nabi. Itu lebih baik daripada ambil riwayat yang dhaif. Kalau dia mengata tu, kita belajar ajak kecil dari situ, tidak jadi masalah. Setelah kita jumpa hadis-hadis yang sahih, kita kesok naiklah kata. Contohnya masalahnya kalau biasa duduk kepala di bawah kilah tu, jadi payah nak kakak naik tu lah. Jadi kita beringatlah. Bila nak tak kepil tu ingat hadis ni, Nabi kita letak tangan dia dada. Tok tu. Jangan sok turun. Pasal dari sudut. Cuba kita tengok orang letak tangan sini. Dengan letak tangan pusat ni. Berasa laguan. Lemah nampak di bawah tu. Nampak? Allah Akbar nampak? Kocek nampak. Kalau letak sini tu kemah molek dari sudut. Sudut keduduk care pun. Dari susu orang panggil. Atau tata caranya somel duduk sini. Jadi kalau letak mana-mana tu, dia masalah. Ini sunat ni. Perbincangan kita dah lebat sunat dalam semaya. Jangan sebab sunat, nak jaga sunat ni. Sebab kalau kita pilih orang letak bawah pusat tu. Ada yang mau habis tu ni. Tak sunat. Jangan sampai gitu. Nak betul benda sunat, sampai jadi balas pula, jadi haram. Jadi apa satulah adab tu dulu daripada orang apa ni, belajar adab ni. Orang kita bila belajar mengaji kita tasawuf semangat belakang. Tasawuf sebenarnya ilmu adab, ilmu akhlak. Jangan kau ngaji banyak tasawuf kau balas orang tak jadi lagi. Yang ke mana pula? Tujuan duduk tangan dada ni ialah supaya khusyuk, meliputi anggota tubuhnya dan hati. Itu tujuan dia. Sunat yang ketiga, memandang ke tempat sujud. Bila kita Allahu Akbar, jangan duduk pilihlah kata alati kan. Tengok tempat sujud kita. Tahu dia tak jauh. Tujuannya nak ikat mata ni jangan pergi jauh. Kalau duduk tengoklah jauh depan tu, nampak belakang. Pilih orang yang lepak ke depan tu, baru mari dia tu. Paling kurangnya dia duduk ngepek juga dalam air. Baru mari dia ni. Lorak ke apa dia. Ngam alih sembuh dulu kawan. Kalau tengok orang jalan, jadi bila duduk tempat sujud kita tu, dia panggil sepit pandangnya. Bila sepit pandangnya, dia tak pergi jauh. Pemikiran kita ni tidak pergi dekat kursi. Ada tu sebahagian orang dia tak kursi. Sejadah ada warna ni. Nak sejadah putih dia nampak apa. Dia bukan soal apa-apa. Bila kita tengok pandangnya kita bersih tu, jangan pergi jauh. Kita pun jangan pergi lah fikiran kita. Jangan terbagi. Tujuannya nak ikat mata supaya tidak jauh. Jadi tidak syarat warna apa. Kalau warna putih tu ada salah ada semut ngayak ada tu. 2 ekor berabak pula, dia tak boleh semut pula. Yang pentingnya mata tak pergi jauh, hati kita pun ikat dengan amalan semaya kita. Sihat nak tujuan. An Anasin radhiyallahu ta'ala anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ma balu aqwamin yarfa'una absarahum ila as-sama'i fi salatihim. Nabi kata apa tu? Dari Anas radhiyallahu taala anhu katanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, mengapa setengah orang mengangkat pandangan mereka ke langit semasa mereka berada dalam salat? Jadi apa yang duduk ke atas tu waktu duduk dalam salat, kenapa duduk tengok ke langit? Jadi hadis ni panjang. Hadisnya adalah ditambah dia fashtadda qawlu fi dhalik. Kata di riwayat hadis kata hadis ni Nabi kita marah sallallahu alaihi wasallam, Nabi kata la yantahin antali. Hendaklah orang ni berhenti. Kalau dia tengoklah keluar lain, hendaklah dia berhenti daripada duduk lilah di kanan. Au la tukhtafanna absaruhum, ataupun mata dia ni tak nampak pandangan. Maknanya marah benarlah. Kalau Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut macam ni, dalam hadis yang begini sama, maknanya dia tu marah kepada orang yang duduk lenggok kursi waktu dalam semaya. Jadi kita kena ingat waktu semaya ni jangan tengok sana sini.
Baik. Memandang ke atas atau menoleh ke kanan dan ke kiri dalam sembahyang adalah dilarang. Kerana perbuatan yang demikian itu bertentangan dengan dasar khusyuk yang menjadi ruh sembahyang. Maknanya tak nampak tak khusyuk kalau kita duduk di sana sini. Sebab itu pada hujung hadis ini ada dinyatakan bahawa baginda menegur dengan sekeras-kerasnya perbuatan yang merusakkan khusyuk itu. Nabi kata berhenti daripada buat perbuatan ini. Ataupun mata kamu ni akan diambil maknanya. Ini maknanya marah. Bukan Nabi kita doa jadi buta. Maknanya bahaya dari segi perbuatan ini kerana akan menghilangkan khusyuk kita. Dalam hadis yang lain diterangkan bahawa cara yang sebaik-baiknya adalah memandang ke tempat sujud. Hadis ini menjadi dalil bahawa memandang ke tempat sujud dalam sembahyang adalah dituntut oleh syarak dan hukumnya sebagaimana yang diterangkan dalam kitab-kitab fiqh ialah sunat. Sunat tengok situ. Tapi sunat pun besar peranan dia memang besar. Kerana bila kita tunduk pandangnya dia tak pergi jauh. Sunat yang keempat membaca doa iftitah. Membaca doa iftitah. An Ali bin Abi Talib radhiyallahu taala anhu an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam annahu kana idza qama ila as-salati qala wajjahtu wajhi lilladhi fatara as-samawati wal ard ila qawlihi ta'ala ila qawli minal muslimin Allahumma antal malik la ilaha illa anta rabbi wa ana 'abduk ila akhirih. Dari Ali bin Abi Talib radhiyallahu taala anhu dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahawa baginda biasanya apabila berdiri mengerjakan sembahyang dan setelah ia bertakbir dengan takbiratul ihram yang disertakan dengan niat ia membaca. Kita tak tahu kenapa dalam sembahyang dia bubuh. Apabila berdiri hendak mengerjakan sembahyang. Hendak mengerjakan sembahyang ni mana tak sembahyang lagi. Tak sembahyang ni kalau hendak. Tidak hendak ada baru nak sembahyang dah. Baru nak sembahyang tak baca doa iftitah. Atau dia kata izah qama dia. Mungkin hadis ni panjang. Sebelum daripada ni ada cerita lain. Pasal tu dia ambil hendak mengerjakan sembahyang tu. Baru siapa pada tempat kita ni. Pasal tu dia ada tek-tek tengah. Bila Nabi kita sembahyang lepas pada takbiratul ihram Nabi kata apa? Dia baca doa ni. Bila Nabi kita bertakbir, Nabi kita baca doa, wajjahtu wajhiya lillazi fatara as-samawati wal ardh hanifan muslima wa ma ana minal musyrikin inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu bidzalika umirtu wa ana minal muslimin. Baca doa kita ni. Baca doa. Dalam baca ayat lain pula dia tambah lagi, Allahumma antal maliku la ilaha illa anta rabbi wa ana 'abduk zalamtu nafsi wa'taraftu bi dhanbi faghfir li dhunubi jami'a innahu la yaghfiru dhunuba illa anta. Anjalah doa lagi apa pada akhir hadis Ali ini radhiyallahu taala anhu. Hadis ini panjang. Kita baca setakat mana dah lalu. Kau baca doa ni. Hadis ini riwayat Muslim. Banyak lagi hadis-hadis yang menerangkan doa iftitah dengan lafaz yang berlainan. Lafaz doa iftitah ni banyak. Alim ulama dalam mazhab Syafi'i memilih lafaz doa iftitah seperti berikut. Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. Mana dia jamak riwayat-riwayat ni yang mari daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Semua tu ada riwayat yang kita baca tadi. Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. Jadi biasanya kita belajar ni lah. Sebab kalau kita mazhab Syafi'i dia ajar ni. Ada kelebihan atau tidak hadis? Kata di hadis ni hadis riwayat daripada Ibnu Umar. Dia kata sedang kami duduk mayat tanda hadis Allahu akbar kabira wa asila takatu. Sedang kami sembahyang bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tiba-tiba ada seorang dalam rombongan tadi baca Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. Dibaca doa dalam iftitah dia.
Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lepas pada sembahyang, Nabi kita pun tanya, siapa dia baca sana? Baca sana, Allahu Akbar kabira, siapa baca? Orang yang harus baca takut juga, takut salah. Nabi sallallahu alaihi wasallam bagi tahu, ajibtu laha. Aku heran, ajaib dengan bacaan ini. Futihat laha abu-abu sama. Allah Ta'ala buka pintu langit dengan sebab bacaan tadi. Buka pintu langit dengan sebab bacaan. Ini lebihnya bacaan. Jadi kita kena baca lah, kena ngapa doa-doa yang Nabi kita sallallahu alaihi wasallam ajar dalam sembahyang. Baca Allahu Akbar kabira walhamdulillah katsiran wa subhanallahi bukratan wa asila. Setakat tu Nabi kata aku heran. Ajaib, pintu langit buka dengan sebab orang yang baca doa tadi. Ada lagi hal lain. Riwayat-riwayat lain lagi. Siapa dia orang ni masuk dalam masjid. Dia masuk dalam masjid, dia mari lewat, masuk dalam saf. Dalam keadaan apa dia cungak-cungak. Tengah duduk gini, dia baca alhamdulillahi hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi. Baca ni dalam doa iftitah dia. Sudah semaya Nabi tanya, siapa dia baca tadi? Alhamdulillahi hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi. Ini siapa dia baca? Orang ni takut nak jawab. Nabi kata tidak nak. Aku nak tanya siapa dia baca. Kenapa? Aku tengok. Nabi kata, aku tengok 12 orang malaikat duduk berebut nak buat naik file dia ni ke langit. Dengan sebab dia baca doa tadi. Lepas tu dia bacalah wajah allazi fatara samawati wal ardi bagaimana yang disebut dalam hadis Ali yang telah kita baca dalam hadis yang ke-90 ni tadi. Jadi semua doa-doa Nabi sallallahu alaihi wasallam ni baca dalam sembahyang ni sudah dikumpul oleh ulama-ulama dalam kitab hadis sudah dikumpul. Yang paling senang sekalinya baca Nabi dalam sembahyang ni kita boleh dapat dalam sebuah kitab nama dia Sifat Salat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kitab ni nama dia Sifat Salat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang ditulis oleh Syekh Muhammad Nasiruddin. Syekh Muhammad Nasiruddin ni dia tulis kitab ini, dia kumpul semua riwayat-riwayat yang sahih berdasar pada kajian dia. Ada lagi boleh jadi orang lain kaji sahih lain pula, tapi berdasar pada kajian dia dalam kitab ni. Kitab ni dia warna kuning ni dicetak oleh Jabatan Hal Ehwal Agama Islam Negeri Kelantan dan dia bagi percuma kepada siapa-siapa. Kalau nak kitab ni pergi ke Jabatan Agama Islam di Kota Baru tu. Tak tahulah Jabat Agama di Gajah ni ada ke tidak, tak tahu. Yang pentingnya kalau pergi Kota Baru Jabatan Agama kata saya nak kitab Sifat Salat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam ni penuh dengan bacaan-bacaan yang ada dalam dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia kumpul semua sekali. Jadi baik kita ada kita ni, kita cuba baca. Ulama kata bukan syarat kita baca semua sekali. Hari ni kita baca ni, esok baca ni. Tapi kalau dalam semaya weekday, semaya kita tahajud, kita boleh baca semua sekali riwayat yang ada. Sepanjang mana ada baca. Jadi itu baca areanya. Inna salati wajjahtu wajhi allazi fatara as-samawati wal ardh hanifan musliman wa ma'ana minal musyrikin. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Mana lepas pada kita mengaku muka kita nak hadap pada Allah yang mencipta langit dan bumi, dan kita ni dari kalangan orang muslimin berserah diri pada Allah bukan orang musyrikin, kita buat akuan. Tengok akuan dalam sembahyang ni biar betul. Inna salati, sesungguhnya sembahyang aku ni, wa nusuki dan amal ibadat aku, wa mahyaya hidupku, wa mamati dan mati aku lillahi rabbil alamin, hanya semuanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Pasal apa kita mengaku macam ni? Kerana Tuhan tak jadi kita manusia ni kecuali liya'budun, supaya mengabdikan diri kepada Allah. Tuhan jadi kita semua ni supaya kita mengabdikan diri kepada Allah. Maka kita pula mengaku dengan lidah kita bahawa hidup aku, mati aku, apa saja kerja aku ni hanya kepada-Mu ya Allah Subhanahu wa taala. Jadi bila kita mengaku macam ni, janganlah ada satu masa pula kita tak kenal Tuhan pula. Kita kata tak jadi Tuhan, tak maju. Jadi kita boleh kata lagi itu juga, maknanya pengakuan kita tadi palsu. Ini orang yang aku yang palsu. Jangan palsu ke akuan kita dalam salat. Dalam maya kita kata, luar maya. Biar gitulah juga lidah kita di luar salat. La syarika lahu bidzalik umirtu ana minal muslimin. Tiada sekutu baginya dan dengan itulah aku diperintahkan dan aku adalah orang-orang yang Islam. Doa iftitah ini sunat dibaca sesudah takbiratul ihram dalam sembahyang fardu dan juga sembahyang sunat kecuali sembahyang jenazah. Sembahyang jenazah tak ada.
lepas pada takbir Allahu Akbar, baca Fatihah tadi. Tak ada. Inna salati tak ada. Kandungnya baca ayat kita tadi, memuji Allah Azza wa Jalla dan mengakui kelemahan diri sendiri serta berserah bulat-bulat kepada Allah yang menguasai segala-galanya. Oleh itu doa iftitah ini hendaklah dibaca dengan sepenuh hati dan ikhlas serta difahami maksudnya. Doa iftitah ni kena baca sungguh-sungguh. Biar kita kata wajah wajhil ladzi fatara as-samawati wal ard, hati kita pun kata juga. Aku ada muka aku ya Rabbi padamu. Kalau kata dengan mulut saja, hati duduk lain, jadi orang panggil tidak kemah dari sudut kira-kira kita ni. Sunat yang kelima, membaca a'udzubillahi minasyaitanir rajim. An Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu ta'ala anhu qala, wa kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu ba'da at-takbir, a'udzubillahi as-sami'il 'alim minasyaitanir rajim. Dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu ta'ala anhu katanya, dan biasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sudah bertakbir dan membaca doa iftitah, membaca a'udzubillahi as-sami'il 'alim minasyaitanir rajim. Kita baca a'udzubillahi minasyaitanir rajim. Ini ada tambahan malam ini lagi, a'udzubillahi as-sami'il 'alim minasyaitanir rajim. Boleh tambah sikit. Nak naik taraf kita ni. Tujuan kita belajar baca ini supaya kita ni naik taraf. Daripada duduk kelas 1 semua daripada muda sampai lah ni. Jadi kita naik tingkat sikit, baca ini kita tambah. Inilah pentingnya kita belajar semaya. Kita gilak balik mengetahui kita tentang falak kerana nak menambahkan bacaan kita, nak menambahkan khusyuk kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tengok kita terlepas tadi dalam doa iftitah tadi. Nombor 1 dua tu. Di antara kitab-kitab fiqh yang menyebutkan lafaz doa iftitah menurut susunan yang demikian ialah perhimpunan ibadah. Ada juga yang mulakannya dengan wajah wajhi lillazi fatara as-samawati wal ardh saja. Ada pula yang mulakannya dengan wajah wajhi, tetapi menyatakan bahawa lafaz Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila telah sabit dalam hadis yang sahih. Yang pentingnya lafaz-lafaz ni mari daripada Nabi berbagai-bagai lafaz. Kalau boleh kita cari lafaz-lafaz ni bagaimana yang kita sebut dalam kitab kita tadi. Bolehlah kita gili-gili. Kita hafal ni, barulah kita ni kaya dari sudut ibadat kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi hadis ni pula. Hadis yang kedua ni, baca a'udzubillahi as-sami'il 'alim minasyaitanir rajim ni. Nabi kita baca doa ni, kata di pengarang kitab ni, sungguh hadis ini hadis dhaif, tetapi dia disokong oleh hadis yang lain. Mana ada hadis lain sokong dia. Dalam hadis yang lain, sebagaimana disebut oleh Ibnu Al-Munzir, nama kita, nama dia, Ibnu Al-Munzir. Baginda sallallahu alaihi wasallam membaca a'udzubillahi minasyaitanir rajim. Jadi bacaan ni banyak ada. Artinya aku berlindung dengan Allah dari syaitan, hasutan syaitan yang direjam. Ini ditegaskan dalam Al-Quran, fa idza qara'tal Qur'ana fasta'iz billahi minasyaitanir rajim. Oleh itu apabila engkau membaca Quran, maka hendaklah engkau lebih dahulu meminta perlindungan kepada Allah Subhanahu Wa Taala daripada syaitan yang direjam. Jadi bila kita baca Quran, sebelum kita baca Quran, sebaik-baiknya kita baca a'udzubillahi minasyaitanir rajim, baru baca bismillahirrahmanirrahim. Mana tolak syaitan dulu, aku nak ngaji Quran, jangan dia baca. Dengan keterangan yang tersebut, disunatkan membaca a'udzubillahi minasyaitanir rajim sebelum membaca Fatihah. Semoga kita dilindungi Allah Azza wa Jalla dari angkara waswas yang berpunca dari syaitan, terutama dalam sembahyang yang memerlukan suasana yang tenteram dan penuh khusyuk. Dalam sembahyang ini kita perlu sangat kepada tenteram dan khusyuk. Sunat yang keenam, mengucap amin sesudah membaca Fatihah. Hadis yang ke-98, an Wa'il ibn Hujr radhiyallahu ta'ala anhu qala sami'tu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qara'a ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin faqala amin wa madda biha sautahu rawahu at-Tirmidzi. Dari Wa'il bin Hujr radhiyallahu ta'ala anhu katanya, aku mendengar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam membaca surah Al-Fatihah.
Dan sehabis baginda mengakhiri bacaannya dengan menyebut ghairil maghdubi alaihim waladdallin, lalu ia mengucap amin. Tengok nombor 1 di bawah. Amin itu artinya perkenankan doa. Permohonanku ya Tuhan. Pasal apa? Sebab apa kita kata amin lepas baca Fatihah? Sebab Fatihah ni mengandungi doa. Ihdinas siratal mustaqim. Kita minta jalan yang baik. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Sudah doa, kita berkata amin. Wa madda biha qautahu, serta ia panjangkan bunyinya dengan nyaring. Mana Nabi kita panjang amin. Itu dia panggil madda biha qautahu. Ditegaskan lagi dalam hadis yang berikut 99, an Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala idza ammana al-imam fa aminu fa innahu man wafaqa ta'minuhu ta'min al-malaikah ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi, rawahu al-Bukhari wa ghairuhu. Dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sabdanya, apabila imam mengucap amin, maka hendaklah kamu mengucapnya sama. Kita kata sekali ini. Imam kata amin, kita kata amin. Kerana sesiapa yang ucapan aminnya serentak dengan ucapan aminnya serentak dengan ucapan amin malaikat, saya diampunkan dosanya yang telah lalu. Macam mana kita nak tahu amin malaikat ni pula? Sebab malaikat ni akan amin serentak dengan lepas baca imam. Jadi kita jangan tangguh lama. Waladdallin. Amin. Baca lagi. Kedua-dua hadis ini menjadi dalil tentang sunatnya mengucap amin. Mengucap amin selepas membaca Fatihah. Lebih-lebih lagi yang diucapkan oleh imam sembahyang sangat besar tujuannya. Kerana Fatihah itu mengandungi berbagai-bagai perkara. Di antaranya ialah memohon hidayah petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala ke jalan yang benar. Mana? Jalan ihdinas siratal mustaqim. Itu kita minta petunjuk Allah, minta Tuhan tunjuk pada jalan yang benar. Dan juga memohon perlindungan daripada menurut jalan orang-orang yang dimurkai dan sesat. Ghairil maghdubi alaihim. Ya Allah, jangan kamu tunjuk aku jalan-jalan yang benar, jangan sekali-kali ikut jalan al-maghdubi alaihim. Apa dia maghdubi alaihim? Jalan orang yang dimurkai oleh Allah, walau zalim, jangan orang sesat. Siapa dia Tuhan murka, tak kira sama ada Yahudi ke. Apa dia jenis pun, masuklah kau. Walaupun ada sebahagian ulama tafsir dia kata walau ghairil maghdubi alaihim, apa dia? Orang Yahudi. Walau zalim, orang sesat, Nasrani. Tapi ulama-ulama kata betul lah pada mereka awal. Tapi setiap orang sesat, orang yang dimurkai oleh Allah, itulah orang yang kita taksir, tak mahu. Jadi dalam kita salat, kita nak minta walau ghairil maghdubi alaihim waladhdallin, kita mesti laksanakan, mesti merealisasikan bacaan kita ni dalam luar salat kita. Kalau dalam maya royak tu taksir ya Rabbi, taksir orang-orang yang kamu murka, orang taksir. Tiba-tiba luar pada maya, kita bersama dengan orang yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Nak kenal orang murka tak murka senang. Nak kenal dia. Tak boleh tunjuk atas kepala dia. Orang yang tak sah pada Islam, inilah orang yang dimurka oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang yang nak membela Islam, ini orang yang insya-Allah taala kita harap orang yang disayangi oleh Allah. Itu yang istimewa kita. Kita nak kira lagu mana? Aku ni nak duduk dengan siapa? Duk baca hari-hari ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Tiba-tiba bila siapa tanya perekat, kita diberi pilihan oleh Allah Subhanahu wa taala nak duduk dengan siapa-siapa, kita gagal membuat keputusan yang baik dalam keadaan tersebut. Gagal membuat satu keputusan yang boleh membahagiakan kita. Ini masalah kita ya. Dalam semaya, ini dia panggil Islam. Islam ni tidak memisahkan di antara salat dengan kehidupan kita luar. Kalau orang misah di antara semaya dengan kehidupan luar, itu dia panggil bukan Islam yang sebenar. Pasal itulah dalam ayat wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, ini merangkumi semua sekali kehidupan manusia. Kalau dalam semaya ghairil maghdubi alaihim waladdallin, luar semaya, tak apa dia tu tak Islam pun. Tak apa masalah. Bercanggah atau tak bercanggah dengan ucapan kita dalam salat. Maka kita mesti melaksanakan
Tanggungjawab kita dalam masalah dalam apa yang kita minta dengan Allah Taala dalam sembahyang, ialah kita dapat laksanakan di luar salat. Kalau tidak, kita tidak sempurna. Bacaan kita awalil maghdubi alaihim, hanya bacaan sekadar diri mulut saja, tidak sampai kepada hati kita. Maka ini dia panggil sembahyang luar saja, tidak sampai ke hati, tidak sempurna sembahyang seorang itu kecuali di luar apa yang kita ucap dalam sembahyang kita. Inilah perbuatan kita di luar salat kita. Kalau luar sembahyang lain, dalam sembahyang lain, itu dia panggil tidak sempurna lagi. Seorang itu tidak betul-betul beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, tidak sempurna iman seorang itu sehinggalah hawa nafsu dia tab'an lima jitu bihi, ikut apa yang aku ajar. Kalau kita kata orang ni oyak kami ni nak membela Islam, nak jaga Islam, kita kata nak jaga secara mana lagi? Jaga Islam bu, melakon negeri kita maju. Kalau kita boleh buat pertikaian macam ni, kita lebih bandinglah dengan orang lain. Cara mana majunya orang lain. Hak tak pada Islam. Cara mana maju. Maka inilah tujuan kita semaya nak tunduk pada Allah SWT. Inilah perkiraan kita. Kita jangan ingat setiap perkara yang kita buat. Ma yalfizu min qawlin illa ladayhi raqibun atid. Setiap lafaz yang kamu ucap, ada malaikat kiram yang tidak tulis. Setiap perbuatan yang kamu lakukan, walaupun kecil, tetapi ini adalah satu kira-kira muhasabah yang akan ditanya oleh Allah SWT setiap perbuatan kita. Itu jangan terus benda ni ayat kecil. Janganlah. Setiap perbuatan yang kita laksanakan, kesilapan yang sikit kita buat boleh jadi mengundang padah yang lebih besar pada masa yang akan datang. Dan pada masa kiamat kita nanti apabila kita bermuhasabah dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi inilah yang penting kita buat sekarang ini. Dalam semaya kita wala ghairil maghdubi alaihim waladdallin, luar semaya kita bersama dengan orang-orang yang al-maghdubi alaihim, dengan orang-orang yang sesat, orang-orang yang zalim, maka semaya yang kita baca ini, maknanya Tuhan tidak kabul doa yang kita minta dalam semaya kita. Dengan sebab tujuan yang besar ini. Dan perkataan amin itu pula maksudnya. Habis lagi. Mengucap amin selepas baca Fatihah lebih-lebih lagi yang diucapkan oleh imam sembahyang sangat besar tujuannya. Kerana Fatihah itu mengandungi berbagai-bagai perkara. Di antaranya ialah memenuhi hidayah, memohon hidayah petunjuk dari Allah Subhanahu Wa Taala ke jalan yang benar. Dan juga memohon perlindungan daripada menurut jalan orang-orang yang dimurkai dan sesat. Hak ni kita tak nak. Kalau maya kita minta dengan Allah Taala, jangan bui aku ni ikut golongan-golongan yang engkau murkai. Orang macam mana Tuhan murka? Bila kita buat, orang ni buat perkara yang mungkar, perkara yang maksiat, perkara yang dicegah oleh Allah SWT. Oh, ini orang termasuk dalam kemurkaan Allah. Jangan ada tafsir Yahudi. Kita tidak Yahudi. Tak. Setiap perbuatan yang bercanggah dengan kehendak Allah, itu makna dimurkai oleh Allah SWT. Dan golongan yang sesat, iaitulah golongan yang terpesong daripada ajaran Islam yang benar. Ini sebagai orang-orang yang sesat. Iaitulah perkara-perkara yang tidak dapat dinilai dan tidak ada sesiapa pun yang dapat memberinya selain dari Allah Subhanahu Wa Taala. Kerana orang yang boleh beri hidayah kita ni nak ikut jalan yang benar, nak tolak golongan-golongan yang sesat yang dimurkai oleh Allah Subhanahu Wa Taala, kita tidak akan mampu laksananya kecuali kita berdoa kepada Allah. Allah Taala akan bagi hidayah kepada kita. Kalau Tuhan tak bagi hidayah, berapa puluh tahun kita baca ghairil maghdubi alaihim, duk saya situlah pada maksiat, saya situlah pada kemungkaran, benci kepada golongan-golongan yang nak melaksanakan Islam, maka ini maknanya doa yang kita baca belum dikabul oleh Allah SWT, kerana hidayah adalah di tangan Allah. Dengan sebab tujuannya yang besar itu, maka ucapan amin diucapkan juga oleh malaikat di langit, dan dengan yang demikian menjadilah sangat ucapan amin itu suatu yang sangat mulia, sangat terbuka pintu keampunan Allah SWT kepada hamba-hambanya yang tertentu. Oleh itu amatlah baiknya bagi makmum mengucap amin serentak dengan amin imamnya. Demikian juga bila ia seorang berdiri membaca Fatihah, supaya menepati saat ucapan amin dari malaikat. Dan dengan itu termasuklah ia dalam golongan orang-orang yang beroleh keampunan Allah Subhanahu Wa Taala yang melimpah-limpah rahmatnya. Jadi ucapan amin sangat penting. Yang penting lagi ya, kita kena tahu amin ini adalah amin kepada doa yang kita baca dalam Al-Fatihah yang kita baca. Jadi beramallah kita dengan apa yang kita buat, dengan apa yang kita baca. Ghairil maghdubi alaihim, kita ingat betul, ambil skema di mana untuk orang-orang yang kita nak baik. Karena inilah kita kena ingat, waktu Nabi sallallahu alaihi wasallam sahabat mari tanya.
Seorang sahabat mari jumpa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam keadaan sedih. Dia kata, "Ya Rasulullah, saya ni cukup sedih. Bila teringat kita ni hidup sekali. Lepas pada ni Rasulullah akan wafat, akan meninggal. Bila teringat macam ni, saya sedih. Waktu Nabi hidup, bila saya teringat, saya boleh mari tengok Rasulullah, duduk masjid atau duduk mana boleh jadi. Tapi setelah kita Nabi wafat, saya juga masih. Pada waktu itu, mestilah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan duduk di tempat yang tinggi dalam syurga. Macam mana saya nak jumpa dengan Nabi lagi?" Dia teriak kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi pun nak jawab, susah juga. Orang ni mari luah perasaan dia bagaimana sayangnya dia kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nak jawab tak boleh. Saya kelas 2 ayat Quran. Orang-orang yang sayang kepada orang Islam ni, sayang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, orang ni akan bersama yang Nabi kita sallallahu jelas pada dia. Setiap orang itu akan dibangkit oleh Allah Subhanahu Wa Taala bersama dengan orang yang dia sayang. Orang yang dia sayang. Satulah kita kena ingat, sekarang ni kita sayang kepada siapa? Jangan tengok peribadi orang itu saja. Dalam sudut peribadi, mungkin kita boleh tengok orang ni baik, orang ni baik. Kadang-kadang orang tu Islam berbaik-baik. Di kedai dia jamu air lagi. Nak raya walimah. Tak. Tapi kita kena ingat, dalam agama ni dia ada al-wala' wal-bara'. Dia panggil al-wala' wal-bara'. Ini satu akidah dia panggil. Satu akidah perjuangan yang mesti kita ingat. Kalau tidak, kita belum sempurna lagi perjalanan hidup kita.